Datuk Pengurusi sendiri. Datuk Pengurusi dan juga Mohd Menteri, laluan yang saya katakan ini, ianya menghubungkan beberapa kawasan Felda, dan salah satu daripada kawasannya ialah Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Abdul Razak, yang juga merupakan satu pusat pelancongan di kawasan ini. Kegagalan kontraktor menyiapkan jalan ini menimbulkan kesusahan kepada penduduk di kawasan ini, terutamanya apabila berlaku banjir, kerana bekalan barang makanan tidak boleh sampai dengan senang atau mudah, kerana sebahagian daripada laluan ke kawasan ini telah terhalang akibat daripada sebahagian daripada pembinaan jalan yang belum selesai. Jadi saya juga sangat berharap agar laluan ini diberi perhatian serius oleh kerajaan, kerana tempohnya sudah pun terlalu lama dan rakyat ataupun penduduk di kawasan ini sudah memendang rasa begitu lama, yang menyebabkan mereka merasa kerajaan seolah-olah tidak memberi perhatian kepada mereka, dan dibimbangi isu ini boleh digunakan oleh pihak rakan di sebelah sana yang nantinya akan menuduh kerajaan tidak begitu peka kepada masalah rakyat. Perkara yang ketiga, Datuk Pengurusi, ialah jalan Lipis Jerantut, iaitu laluan FT 234. Saya juga mengharapkan Yang Mohd Menteri dapat memberikan pertimbangan kepada naik taraf jalan-jalan ini, terutamanya jambatan yang ada di sepanjang laluan ini. Kerana pada hemat saya, dua buah jambatan yang berada pada laluan ini telah menunjukkan ciri-ciri pemendapan yang akhirnya saya bimbang tahap keselamatan pengguna laluan ini boleh dipersoalkan, kerana ianya akibat daripada mungkin kenderaan lori-lori yang terlampau berat yang telah saya katakan tadi. Ini laluan penting yang menghubungkan antara Bandar Jerantut dan Kuala Lipis, yang sekaligus ini antara jalan utama yang menghubungkan Lipis kepada rangkaian Lebuh Raya Jerantut, Lebuh Raya Kuantan, Kuala Lumpur. Datuk Pengurusi, satu lagi laluan yang sangat penting terutama kepada kawasan Felda ialah laluan Sempang Tekam Utara ke Felda Lepar Utara. Ini juga merupakan laluan utama bagi penduduk di kawasan Lepar Utara 1 dan juga 8, dan laluan ini juga sering kali digunakan oleh kenderaan berat yang memungkinkan memerlukan perhatian yang lebih baik daripada pihak kerajaan. Yang terakhir, Datuk Pengurusi, ialah perkara mengenai dengan P81000, iaitu membina jalan-jalan baru. Saya ingin bertanya kepada Yang Mohd Menteri, apakah status projek laluan Kuantan Jerantut Kuala Lipis yang telah pun dicadangkan sebelum ini? Juga saya ingin bertanya, saya mendapat perkhabaran berita-berita yang mengatakan laluan pintas daripada Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak menghala sebagai jalan keluar satu laluan susul keluar baru, iaitu berdekatan dengan kawasan Lancang yang terus turun kepada Pekan Kuala Kerau dan sekaligus menghubungkan kepada Jerantut. Dan ini memendekkan lagi perjalanan penduduk di Jerantut ke Kuala Lumpur. Jadi Yang Berhormat Datuk Pengurusi, sekian saja. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Ya. Kuala Kerai. Jangan lupa jalan Kuala Kerau juga. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin menyentuh beberapa perkara di bawah Kementerian Kerja Raya ini, B27. Yang pertamanya 050700 JKR Kesda, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, yang diperuntukkan sejumlah hampir 7 juta, tidak banyak ya. Ini adalah di bawah B ya, B27. Saya nak bertanya kerana pengurusi Kesda ada membuat cadangan, saya dimaklumkan ya, tidak saya dengar sendiri tapi daripada sumber
bahawa beliau mencadangkan sebuah jambatan baru di bawah kawasan Kesda ini di satu kampung di dalam Dun beliau, iaitu di Dun Dabong. Kampungnya nama Kampung Pemberian. Jambatan ada tetapi jambatan satu hala dan sangat rendah kedudukannya, hanya beberapa kaki daripada paras air. Apabila air Sungai Kelantan di situ naik lebih sedikit saja pada hujan yang lebat, jambatan kecil ini akan tenggelam, hilang dari pandangan, dan penduduknya akan terisolated dengan izin daripada keluar ke kawasan Kuala Krai. Jadi apakah status cadangan untuk membina semula satu jambatan yang baru di Kampung Pemberian dalam Dun Dabong? Seterusnya di dalam B27 juga, iaitu tentang bayaran pampasan tol 070100. Saya ingin bertanya, pampasan ini dibayar kepada pemilik konsesi lebuh raya, adakah mengikut perjanjian to the letters of it, ya? Artinya benar-benar mengikut perjanjian, kerana dalam perjanjian dikatakan mereka akan diberikan kenaikan kutipan itu pada jangka-jangka masa tertentu, tetapi dalam beberapa siri kebelakangan ini kerajaan menangguhkan kenaikan itu dan kerajaan terpaksa membayar pampasan. Adakah kerajaan tidak meneliti prestasi lebuh raya tersebut dari segi pendapatan syarikat yang walaupun tidak dibenarkan untuk menaikkan kadar tol, tetapi penggunaannya sendiri cukup sibuk dan pengguna-penggunanya banyak dan sudah pasti, ya, jumlah yang dikutip itu menasabah untuk menampung kos dan juga keuntungan syarikat-syarikat berkenaan. Jadi adakah oleh kerana perjanjiannya sebegitu memang diikut sampai ke setiap jumlah yang telah ditetapkan lebih awal? Yang seterusnya di bawah P27 untuk pengerusi, iaitu jalan raya dan jambatan Semenanjung, di bawah 60,000 naik taraf jalan raya dan laluan. Kalau kita tengok dan kita dengar daripada tumpat tadi, lebuh raya di Kelantan ini tidak ada walau sejengkal pun. Tapi kita mempunyai satu trunk road yang sangat penting, merupakan tulang belakang perhubungan antara Kota Baru dan Kelantan Selatan sampai ke Gua Musang, iaitu jalan raya Kota Baru Kuala Krai Gua Musang. Jalan ini ada antara jalan yang tersibuk lah di negeri Kelantan ataupun juga di Semenanjung Malaysia, dan sepanjang jalan ini majoriti daripada jalan ini adalah jalan satu lorong, ya, jadi satu hala, dan bukan menanti hari-hari perayaan atau cuti perayaan. Jalan ini sibuk, sentiasa sibuk, ya, kerana kini penduduk-penduduk di Kota Baru dan juga Kuala Krai saling berulang, ya, kerana mereka bekerja, ada yang di Kota Baru bekerja di Kuala Krai dan sebaliknya tinggal di Kuala Krai bekerja di Kota Baru hari-hari. Jarak Kuala Krai ke Kota Baru adalah sekitar 66 km. 66 km ni kalau di lebuh raya kita buat dalam masa 23 minit saja. Itu pun pemanduan berhemah. Kalau laju lagi cepat, ya. Tetapi bagi laluan Kuala Krai Kota Baru ni pada biasanya untuk pengerusi mengambil masa 1,5 jam. Jadi absurd lah dengan izin, ya, satu jarak yang dekat itu. Dan ini berpunca daripada keadaan jalan yang tidak mengizinkan laluan yang lancar kerana ianya hanya satu lorong. Silakan. Sepang. Terima kasih Datuk. Terima kasih Kuala Krai. Kita tanya Kuala Krai lah. Kita tahu bahawa dalam belanjawan yang terbaru ni, Perdana Menteri bentangkan ada beberapa projek highway akan dimulakan tahun depan lah, yang tidak termasuk segi Kelantan. Soalan saya, adakah rakyat Kelantan tak bayar cukai kot? Sebab tu dia dinafikan peruntukan lebuh raya ni. Satu. Keduanya, saya nak tanya, di samping kesesakan, mungkin Kuala Krai boleh tanya dengan Menteri, berapakah kadar fatalities, kemalangan maut, kemalangan yang memang kita tahulah, so, siapa pun lalu jalan daripada Gua Musang sampai Kota Baru tu memang dengan lori yang besar lalu, lepas tu waktu malamnya dengan gelap dan sebagainya,
Mana-mana orang lalu pun tahu benda itu bahaya. Persoalannya kenapakah? Adakah Kerajaan Kelantan ni tak berminat untuk nak bagi kerjasama untuk buat highway atau macam mana? Berterangkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Musi dan terima kasih Sepang. Saya rasa rakyat Kelantan seperti juga mana-mana rakyat di Malaysia cukup konform kepada peraturan dan undang-undang dalam bab percukaian. Kita bayar cukai jalan, kita bayar cukai pendapatan dan sebagainya. Jadi seharusnya lah rakyat Kelantan dilayan sama, kalaupun tidak lebih daripada penduduk-penduduk di negeri lain. Tetapi dalam hal perhubungan jalan raya ini, memang kita tak tahu lagi bagaimana nak meluahkan rasa duka cita kita. Ya. Di dalam Dewan ini saya rasa sudah terlalu banyak kalilah kita bangkitkan. Bila ditanya mengenai kadar fatality di jalan raya di yang sepanjang Gua Musang, Kota Baru ini, saya ingin memforwardkan soalan ini kepada Timbalan Menteri untuk mendapatkan jawapan. Tetapi saya rasa dari segi laporan-laporan yang saya terima, ya, memang jalan ini antara jalan maut yang sangat menakutkan. Jadi sebelum ada di antara kita ini terlibat sama, lebih baik kita ambil perhatian. Balik kepada jalan utama Kuala Krai, Kota Baru ini, Dr. Musti, ada usaha untuk memperbaiki laluan ini dengan menambah satu lorong lagi bagi setiap hala di tempat-tempat tertentu. Ya, kemungkinan tujuan asalnya ialah untuk memberi ruang untuk memotong. Ya, ini satu perkara yang baik. Ya, tetapi dengan satu hala dan apabila tiba ke jambatan-jambatan yang sedia ada, banyak jambatan ya di sepanjang jalan tersebut tidak dapat nak dilebarkan. Jadi urusan menambah lorong ni banyak kali terhenti. Ya, pendek-pendek je dalam 500 meter kembali satu lorong. Dan pada masa perayaan dan waktu trafik yang heavy, memang ianya menimbulkan kesesakan. Jadi ada atau tidak kerajaan merancang di dalam peruntukan yang disediakan di bawah 60,000 ini satu jumlah untuk menaik taraf atau membina semula jambatan-jambatan ya yang terdapat banyak itu supaya laluan dua hala dapat dibina berterusan dan tidak terputus sehingga tidak memberikan makna yang besar ya kepada laluan semasa sibuk. Jadi kalau ada peruntukan, kami di Kelantan, di Kuala Krai khususnya berharap ianya dapat disegerakan sementara menunggu lebuh raya yang sedang nanti-nantikan tersebut. Dan seterusnya yang yang terakhir. Ya, seterusnya itu terakhir itu. Saya ingin menanya semula ya. Jalan raya dari Bentong termasuk Sempang ke Kuala Kerau ni ya. Raup, Lipis, Merapuh dan juga Gua Musang. Ini untuk mengurusi memang tak adalah jalan lain lagi untuk orang ke Pantai Timur selain daripada jalan lebuh raya Karak ke Kuantan tersebut. Satu bahagian jalan raya Kuala Lipis Merapuh ini telah melalui pembinaan. Ya, saya dah sebut dalam Dewan ini 12 km telah siap. Tetapi kerancakan pembinaan satu ketika dulu sudah tidak kelihatan. Jadi apa status pembinaan jalan ini sampai ke Merapuh, atau adakah cadangan supaya dari Merapuh ini dipanjangkan ke Gua Musang ya. Ianya bukan lebuh raya tetapi suatu jalan baru yang dua hala yang agaknya boleh juga menampung keperluan penduduk di Pantai Timur. Jadi apa statusnya, sama ada dalam peruntukan belanjawan kali ini ada dimasukkan keperluan untuk menyegerakan pembinaan tersebut. Untuk mengurusi, terima kasih. Ya, Farid. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya nak menyentuh tajuk jalan raya dan jambatan bagi tajuk bagi kepada 00700 02800. Di kawasan saya, jalan daripada Parit
ke Simpang 3 masih lagi menggunakan sistem lama, maksudnya sistem kelubung. Kelubung itu ada yang sempit dan kadang-kadang tersumbat oleh banyaknya sampah sarap dan sebagainya. Jadi ini menjadi punca kepada berlakunya kejadian banjir di beberapa kampung di kawasan itu. Perkara ini telah pun dibangkitkan dalam mesyuarat tindakan daerah, tapi jawapannya adalah peruntukan tidak ada dan tidak mencukupi. Jadi saya hari ini nak bercakap di Dewan ini, nak minta Kementerian Kerja Raya untuk dapat memberikan perhatian kepada isu ini supaya semua jalan-jalan yang menggunakan kelubung diganti dengan jambatan ataupun kelubung yang lebih besar lagi supaya satu dapat mengelakkan masalah banjir yang berlaku di kawasan saya. Yang kedua, satu lagi masalah Jalan Paris Putih ada cerun. Dalam sidang yang dulu saya telah melaporkan perkara ini kepada JKR dan JKR telah pun mengambil tindakan. Tapi baru-baru ini masih berlaku lagi cerun yang sama, runtuh lagi. Walhal JKR ada pakar-pakar cerun yang dikatakan berkemampuan untuk menengok ataupun mengambil perhatian terhadap perkara ini. Dan saya tak kuasa dah 10 kali berlaku keruntuhan cerun itu dan ini menyebabkan akan berlaku masalah lalu lintas dan sebagainya. Jadi saya minta kepada JKR untuk dapat mengatasi perkara ini dengan segera. Yang ketiga, Datuk Pengerusi, ialah masalah jalan daripada Si Iskandar ke Bota. Ada satu kawasan dekat dengan sekolah menengah Sultan Azlan Shah. Di situ selalu berlaku kemalangan. Dikatakan jalan tak rata dan longkang tepinya yang kecil. Jadi air daripada bukit itu jatuh ke jalan dan menyebabkan berlaku licin. Perkara ini juga telah pun ditimbulkan dalam mesyuarat tindakan daerah, tetapi malangnya jawapannya tak ada peruntukan dan sebagainya. Dan ini menimbulkan masalah kepada rakyat. Perkara seterusnya ialah tentang sektor pakar, iaitu tentang kumpulan jawatan dalam JKR dinamakan arkitek. Terdapat ramai arkitek senior atau yang telah berkhidmat lama yang berkurusan ijazah seni bina yang iktiraf yang telah lama menyumbangkan atau berkhidmat dalam bidang seni bina atau sektor pembinaan sama ada sektor awam, swasta atau sebagai ahli akademik. Tetapi mereka ini tidak iktiraf sebagai arkitek profesional hanya kerana mereka tidak menduduki ataupun mereka perlu lulus dalam periksaan bahagian 3 yang dikendalikan oleh Majlis Periksaan Seni Bina Malaysia. Akibatnya, negara kekurangan tenaga pakar profesional atau teknokrat dalam bidang seni bina, dan ini kerana tak memiliki periksa atau tak lulus dalam periksaan yang dimasukkan itu. Kebanyakan mereka telah menyumbangkan tenaga yang besar dalam bidang pembangunan negara. Datuk Pengerusi, periksaan tidak seharusnya menjadi kayu ukur yang tunggal bagi mengiktiraf pengalaman, kebolehan, kepakaran dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mereka. Oleh itu, seperti dalam arkitek, Akta Arkitek 67, mereka dikanaki untuk duduk periksa dan lulus. Di atas rayon ini, saya nak mencadangkan supaya mereka yang telah bekerja lebih dari 10 tahun atau mencecah umur lebih dari 30 tahun yang telah berkhidmat dengan baik sebagai arkitek hendaklah diberikan pengiktirafan secara automatik sebagai arkitek profesional. Untuk makluman Dewan, setakat ini jumlah arkitek profesional ialah 1,844 dan graduan arkitek bagi mereka yang tidak diiktiraf kerana tak lepas periksa itu 1,676 orang. Jadi kalau sekiranya mereka ini diberikan pengiktirafan berdasarkan pengalaman dan
kerja-kerja baik selama ini, maka JKR akan punya arkitek profesional yang lebih ramai dan ini boleh membantu JKR untuk pembangunan negara. Itu saja, Datuk Musi. Terima kasih. Ya, Sarike. Terima kasih, Datuk Pengerusi, untuk bagi peluang. Saya ingin membagikan beberapa isu di bawah butiran 060700 penyelenggaraan Jalan Persekutuan Sabah Sarawak dan Labuan, 09260 naik taraf Jalan Sarawak dan 09280 membina jalan-jalan Sarawak. Yang pertama, Datuk Pengerusi, saya ingin menempatkan jawapan yang tetap daripada Kementerian Kerja Raya Samada, projek pembinaan jalan raya dari Sungai Siang, Bintango sampai simpang Jalan Raya Sibu ke Tanjung Manis. Kerajaan Pusat pernah mengumumkan bahawa projek pembinaan jalan raya tersebut akan dilaksanakan demi kebaikan penduduk-penduduk di Bintango. Yang kedua, pembinaan lorong pemotong di KM 18 Jalan Sarike Kuching Sungai Pau Sarike. Saya ingin tahu juga tentang projek pembinaan lorong pemotong di KM 18 Jalan Sarike Kuching Sungai Pau Sarike. Kementerian Kerja Raya pernah mengumumkan satu lagi lorong pemotong jalan raya akan dibina di kawasan KM 18 Jalan Sarike Kuching. Tetapi sampai hari ini saya belum nampak projek ini dimulakan. Projek ini telah diluluskan oleh Kementerian Kerja Raya tetapi masih belum dilaksanakan. Satu lorong pemotong di kawasan tersebut amat penting kerana kegiatan lalu lintas kenderaan di kawasan ini sangat sibuk. Dengan pembinaan lorong pemotong ia akan membolehkan kelancaran lalu lintas kenderaan. Bolehkah Menteri atau Timbalan Menteri Kerja Raya memberikan satu jawapan yang tepat kepada saya? Peningkatan dan menaik tarifkan jalan raya dari kawasan Jakar ke kawasan Semanggi amatlah diperlukan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Untuk pengetahuan Timbalan Menteri Kerja Raya, kawasan jalan raya dari Jakar ke Semanggi kerap berlaku kemalangan yang serius, di mana banyak kemalangan yang membawa maut. Di sepakan kawasan jalan raya tersebut mempunyai banyak seleko yang tajam, yang mudah mengakibatkan kemalangan berlaku hampir setiap hari. Semasa hari hujan, permukaan jalan raya ini sangat licin. Tambahan pula, permukaan jalan raya terutama di kawasan seleko dibuat tidak mengikut piawaian atau standard yang sebenar, juga merupakan satu punca utama yang mengakibatkan kemalangan kerap berlaku. Saya merayu kepada Kementerian Kerja Raya supaya projek peningkatan kawasan jalan raya tersebut dapat dilaksanakan dengan segera. Akhir sekali, pembinaan jalan raya dari Bandar Sarike ke Tanjung Manis. Sekali lagi saya terpaksa bertanya kepada Menteri atau Timbalan Menteri Kerja Raya tentang pembinaan jalan raya dari Bandar Sarike ke Tanjung Manis. Disebabkan projek pembinaan jalan raya tersebut telah awal-awal diumumkan
Timbalan Menteri Kerja Raya, pembinaan jalan raya tersebut amat penting sekali kerana ia akan membaik pulihan perkembangan ekonomi Terima kasih. Setiu. Terima kasih. Setelah terjatuh dari balkoni Sekolah Kebangsaan Taman Tasik Jaya Negeri Sembilan sehingga mengakibatkan sudah terantuk baru tengadah. Jadi mana pihak kementerian, saya menggesa pihak kementerian mengambil kira faktor dan juga ciri keselamatan bagi reka bentuk binaan sekolah-sekolah di negara ini. Dan selain itu juga dengan menyediakan satu persekitaran yang tinggi, ya, yang kondusif bagi para pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan. Jadi faktor keselamatan juga perlu diberikan penekanan dan diterapkan dalam reka bentuk sekolah bagi mengelakkan kejadian seumpama berikut tidak berulang kembali. Saya cadangkan kalau boleh kita baik boleh sekolah dengan membina grill dan sebagainya, sebab kalau bangunan yang agak tinggi agak berbahaya kepada kanak-kanak, terutama kanak-kanak di sekolah rendah. Kerana kalau mereka kadang-kadang berlari, cuba menjenguk ke bawah, kadang-kadang saya sendiri pun pernah melihat agak seriau lah orang kata, ya. Dan yang kedua adalah butiran 040700 cawangan alam sekitar dan juga kecekapan tenaga. Apa yang ingin saya tahu ialah berkenaan dengan berapa banyakkah bilangan bangunan awam yang dibina oleh kementerian telah pun diaplikasikan reka bentuk dan juga mengutamakan bahan binaan alam dan juga kecekapan tenaga di negara kita. Dan yang akhir sekali, butiran 80,000 itu membina jalan baru, itu projek baru. Dan saya ingin share dengan Tumpak lah, ya, tadi dah tak ada dah. Jadi saya menyokong sejumlah 540,766,500 diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk bertanya sekali lagi berkenaan dengan sekiranya pihak kementerian bercadang untuk mempercepatkan pembinaan LPT 3 yang turut melalui Parlimen Setiu yang dikatakan hanya akan dilaksanakan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 saja, iaitu 2016 sehingga 2020. Atau paling tidak pun, adakah pihak kementerian telah mempunyai penetapan masa yang khusus tentang bilakah projek ini dapat dilaksanakan? Memandangkan kajian telah pun dijalankan sejak tahun 2009 lagi. Jadi apa khusus tentang bilakah projek ini dapat dilaksanakan? Memandangkan kajian telah pun dijalankan sejak tahun 2009 lagi. Jadi apa yang boleh saya katakan di sini ialah keseluruhan rakyat Malaysia, khususnya di pantai timur, termasuk Kelantan jugalah, ya. Ya. Tapi kalau yang tempat lain tu tak payahlah. Kalau tempat yang tak menghargai, tak payah buat. Kita buat yang tempat yang dihargai sahaja. Hidung mancung, pipi tak tersorong. Kita bagi kepada Terengganu terutamanya, ataupun tidak-tidaknya jalan 2 lorong.
Ya. Daripada Kuala Terengganu sampai ke Besut, sebab Kelantan dia nak lebuh raya. Dia mungkin tak nak jalan dua lorong. Kalau lambat lagi nak buat, saya minta lah supaya buat jalan dua lorong bermula daripada Terengganu sampai ke Besut. Kerana perjalanan setakat ini kalau daripada Besut sampai ke Terengganu lebih kurang 1 jam lebih. Jadi kalau ada jalan dua lorong, dibetulkan sedikit yang mana bengkok-bengkok, mungkin akan memakan masa hanya dalam setengah jam atau 45 minit. Itu saja. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Ya, Sungai Petani. Terima kasih, Pengerusi. Saya ada 3 perkara saja. Yang pertama, saya nak tahu status cadangan 810000 di bawah kementerian ini. Dulu telah pun dimaklumkan bahawa satu study telah pun dibuat untuk jalan pesisiran pantai daripada Teluk Air Tawar, Pulau Pinang ke Kuala Kedah. Dan saya dimaklumkan bukan saja study dibuat, tetapi pembayaran untuk study itu pun telah dibuat dan konsultan mencadangkan supaya jalan ini dibina kerana jalan ini akan merentasi kawasan-kawasan Melayu khususnya di luar bandar, dan sekaligus bila kawasan-kawasan pesisir pantai ini yang diduduki oleh orang Melayu yang miskin, dengan terbinanya jalan ini akan mempertingkatkan aktiviti ekonomi. Saya difahamkan jalan daripada jalan yang sama, iaitu yang menyambung Kuala Kedah ke Kuala Perlis telah pun siap, tetapi dari jalan daripada Teluk Air Tawar ke Kuala Kedah itu apa yang jadi sekarang ni, seperti yang saya katakan tadi, konsultan telah pun recommend beberapa tahun yang lalu dan malah telah pun berbelanja besar setelah bayar. Yang kedua, Tok Musi tentang 050900 pengurusan projek khas. Saya tak tahu adakah adakah JKR terlibat secara langsung memantau sekolah-sekolah projek management consultant ni, PMC ni, sebab di kawasan saya tengok sekolah-sekolah yang desain yang cukup cantik, ianya di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan. Tetapi soalan saya sini, adakah JKR mempunyai nasihat, kuasa untuk memberikan nasihat? Kerana saya tengok sekolah-sekolah ni, sekolah dah siap, tapi discharge air tak boleh, access road tak boleh, jalan tak siap. Jadi saya pun tak faham apa yang terjadi. Sekolah siap, cantik, cukup cantik, malah sekolah-sekolah rendah pun cukup cantik, tetapi dia punya suasana tu tak betul lah. Ada kawasan-kawasan di kawasan sekolah itu air tak boleh lari ke mana. Akhirnya Tok Musi bila hujan air masuk ke dalam sekolah, padang-padang habis rosak. Dan akhir sekali juga 060600 tentang kuartus kerajaan, sekali lagi di bawah pengurusan Kementerian Pendidikan. Tapi saya nak tanya, adakah JKR memainkan peranan untuk melihat kuartus-kuartus ini? Saya ada 4 kelompok kuartus untuk guru yang sekarang ini Tok Musi bukan saja pokok-pokok kecil, tapi saya ingat pokok ketapang pun dah tumbuh dah dalam kuartus ini. Dalam kuartus, bukan di luar kuartus. Dalam bilik-bilik kuartus tu dah naik pokok ketapang. Jadi mungkin yang 7 kaki, 9 kaki. Jadi dah pokok nyor pun dah ada dah. Jadi kalau 4 kelompok ini lebih kurang 200 unit. Kalau satu unit ini berharga RM300, maknanya 300,000, maknanya kita akan kehilangan lebih kurang 12 ke 15 juta. Jadi saya dah bangkit, saya ingat ini kali ke-6, tahun ke-6 saya bangkit, dan saya nak tanyalah sama ada JKR mempunyai kuasa atau mempunyai kedudukan untuk menasihati Kementerian Pendidikan, ataupun ada tak ruang-ruang di mana kementerian boleh main peranan untuk menyelamatkan duit kerajaan itu. Terima kasih, Tok Musi. Terima kasih. Ya, Lenggong. 5 minit Lenggong.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengerusi kerana bagi peluang kepada saya untuk bahas perkara B27 0700. Ringkas saja Datuk Pengerusi. Saya minta supaya pihak kementerian untuk menyelesaikan beberapa isu yang berkaitan dengan banjir di kawasan parlimen saya. Ia berpunca daripada beberapa buah pembinaan jambatan dan jalan yang perlu dinaik taraf. Saya ucap terima kasih kerana telah melakukan beberapa perkara sebelum ini, iaitu menaik taraf jambatan Kampung Tapan Air itu dah pun siap, dan dalam pembinaan sekarang ialah di Kampung Bor Bangun Belimbing itu, pembinaan jambatan baru, ia juga sedang dalam pembinaan. Dan ada dua lagi yang hari ini banjir di kawasan parlimen saya, ianya berpunca daripada jambatan ini. Satu ialah jambatan di Kampung Sumpitan, Lenggong, yang mana struktur jambatan ini telah begitu lama, ia tidak sesuai lagi kerana ia menjadi punca kepada banjir dan mengakibatkan berpuluh buah rumah tenggelam kerana laluan di bawah jambatan itu sebenarnya adalah jambatan yang lama, jadi tak sesuai lagi, perlu di naik taraf, dan harap ini beri perhatian serius. Satu lagi ialah di Kampung Cain, di mana laluan air di jalan berkenaan juga perlu diperbesarkan kerana ia juga menjadi punca kepada sekatan aliran air yang menyebabkan kampung-kampung berkenaan juga menghadapi masalah. Dua isu ini perlu ditangani oleh pihak JKR untuk menyelesaikan masalah kerana usaha-usaha lain sudah tidak berkesan kerana inilah puncanya. Jadi minta sangat untuk diberi perhatian perkara ini. Satu lagi ialah jalan Pipit ke Kolej Pengajian Tinggi Mara, simpang 4 dekat dengan Jambatan Raja Nazrin. Kalau kita lihat daripada tepi Sungai Perak ke jalan ini, sebenarnya daripada tepi sungai itu jalan begitu besar, tapi nak sampai ke jalan besar yang betul jalan utama tu kecil je, jalan kampung je. Jadi sambungan tu perlu dibuat. Jalan ini memang dalam pengetahuan JKR daerah dan negeri. Saya harap ia ditingkatkan dan di peringkat daerah dan negeri mereka mencadangkan untuk dimasuk songkongan dalam rancangan Malaysia ke-11, tapi harap dipercepatkan. Dan selain daripada itu juga di simpang Kolej Pengajian Tinggi Mara dekat Jambatan Raja Nazrin itu, di Kampung Raban itu, perlu diletakkan lagi beberapa kemudahan lain kerana laluan berkenaan akan menjadi laluan utama apabila Januari akan datang kemasukan pelajar ke Kolej Pengajian Tinggi Mara di situ. Dan saya mohon juga untuk di Jambatan Raja Nazrin itu supaya penghadang kiri kanan jalan tu dibuka supaya nampak kiri kanan keindahan tasik itu. Maknanya dia panggil apa? Jambatan tu, dia punya divider itu dibuka supaya nampak keindahan kiri kanan jalan itu. Satu lagi ialah di kampung persimpangan masuk ke Kampung Ulu Kenderung, di dekat dengan Pekan Gerik juga perlu diadakan traffic light di situ kerana itu laluan utama dan berbahaya. Ini dekat dengan kampung Yang Berhormat Gerik ini. Jadi minta tolong dibertingkat itu untuk meningkatkan kemudahan pengguna awam di kawasan parlimen saya. Dan selain itu saya minta JKR buat kajian beberapa laluan di antara Lenggong dan Gerik yang memang beberapa kawasan terlibat dengan kemalangan jalan raya. Ia juga punca daripada struktur jalan yang perlu diperbaiki. Terima kasih Tuan Musi. Saya nampak Pasir Putih tak bangun pula. Sila Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tak banyak, sikit saja. Ya. Di bawah 6000, 7000, 800, perbaikan jalan di tempat saya di Kelantan ini, kita tahulah di Pasir Putih khususnya jalan daripada Pasir Putih ke Jertih perlu kepada perbaikan selalu.
dan jambatan di Gaal itu perlu kepada pembaikan. Lencongan sudah dibuat tetapi jambatan itu belum lagi dibaiki, lambat sikit nampaknya. Jadi saya ingin tahu bilakah jambatan itu akan mula dibina, kerana jambatan itu memang sudah rosak dan perlu kepada jambatan yang baru. Walau bagaimanapun, satu lagi jalan yang penting ialah di antara Pasir Putih ke Kota Baru. Jalan ini masih lagi satu hala, satu carriageway, dua hala, satu jalan saja. Perlu kepada mungkin menaik taraf kepada dua carriageway, dua hala. Adakah dalam perancangan JKR untuk menaik taraf jalan ini kepada dua carriageway? Dan satu lagi yang saya sebutkan dahulu ialah jalan di antara Pasir Putih ke Tok Bali. Jalan ini masih lagi belum siap. Bila agaknya akan siap, mungkin boleh ada perkembangan. Baru, dan saya nampak jalan yang lama sedang diturap dengan batu, belum lagi ditarkan. Jadi saya jangkakan, dan bila pula jalan baru yang sudah tertangguh berbelas-belas tahun itu, bilakah akan dibina jambatan? Dan tentang jalan-jalan di Kelantan ini, boleh katakan kalau dibandingkan dengan Terengganu, di Setiu tu memanglah ke belakang. Kalau menyedari ini adalah nasib kita lah. Walau bagaimanapun kita ingin tahulah, mengikut peruntukan yang diberikan kepada kerajaan negeri untuk membaiki jalan-jalan negeri, berapa banyakkah yang telah diperuntukkan untuk tahun 2014 dan seterusnya pada 2015. Dan adakah, nak tanya, adakah pihak kerajaan negeri sudah pun mematuhi atau mengikut arahan atau saranan untuk melaksanakan pembangunan jalan-jalan negeri ini pada kadar yang telah ditentukan oleh kerajaan mengikut peruntukan itu. Itu soalannya. Sebab belum ini kita dengar ada rungutan mengatakan bahawa kerajaan negeri tidak menyempurnakan tanggungjawab ini sepenuhnya. Saya diberitahu juga bahawa keadaan ini sama di negeri-negeri lain juga. Bukan negeri Kelantan saja. Negeri lain lebih teruk lagi ada. Jadi saya nak tahu bagi Kelantan saja, adakah peraturan baru ini sudah dipatuhi oleh kerajaan negeri? Dan sebagaimana saya tahu, kerajaan negeri inilah kerajaan yang cukup akomodatif lah dengan kerajaan pusat, dan JKR negeri dan pusat memang bekerjasama baik. Walau bagaimanapun peruntukan sahaja yang kurang. Walau bagaimanapun kita berterima kasihlah sekadar yang diberikan, walaupun kita mengharapkan kepada bantuan yang lebih lagi. Kemudian yang akhir sekali tentang LPT3 ini, saya diberitahu bahawa LPT3 ini daripada Terengganu sampai ke Pekalan Kubur. Dia bukan sampai ke Besut. Ini untuk membetulkan Setiu tadi. Jadi kalaulah dia nak buat LPT3 sampai ke Besut saja, tidak jadi LPT3 lah. Jadi LPT3 3 suku. Jadi tak betul tu. Dia kena LPT3, jangan 3 suku. Jadi Pasir Putih. Terima kasih. Pasir Putih, penjelasan. Boleh. Saya kata Jalan Bororong ke Besut, LPT3 ke Pekalan Kubur. Saya tak kata pun LP3 hanya setakat Besut. Terima kasih. Terima kasih Setiu. Kalau 2 lorong pun kena sampai ke Pekalan Kubur juga. Baru tidak 3 suku. Kalau tidak jadi 3 suku juga. Baru dibuat 3 suku. Ini 1 suku lagi barulah sempurna 3 itu. Kalau tidak, tak sempurna. Jadi harap insya-Allah pihak kerajaan dapat, kalau nak buat 2 lorong pun terima kasih, sampai ke
ke sempadan Thailand. Sekarang saya diberitahu bahawa Thailand pun akan membuat jalan highway dia sampai ke Bangkok. Jadi orang daripada Terengganu nak pergi ke Bangkok tak payah ke jalan lain, ikut jalan itu sampai ke Bangkok insya-Allah. Sekian, terima kasih. Ya. Tenum. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ni sebelum tenum saya minta berapa orang lagi nak berucap. Macam nampak ramai lagi. Beberapa butiran saja berkenaan dengan P27, berkenaan dengan 08270 naik taraf dan memulih butiran 08250 kajian perlindungan dan juga pembaikan curun-curun dalam belanja 18 juta lebih. Begitu juga dengan butiran 08230